katakan kita ada dua garis begini ya, yang bercantum di satu titik P. Jadi sama juga kita diminta untuk cari locus atau cari laluan yang mana membahagikan antara PQ dengan PN dengan sekata. Iaitu kita mencari pembahagi dua sama sudut. Macam mana nak cari garis ini, hijau ini dengan sama membagi dua sama sudut ni? Ialah kita guna kaedah pembahagi sama sudut. Kita guna kompas, kita guna jangka lukis. Contoh kita ada ini, macam mana kita nak cari locus supaya dia berjarak sentiasa sama antara kedua-dua ini dengan sekata. Jadi kita guna jangka lukis. Contohnya kita ada garis ini, katakan. Okey, jadi macam mana nak bina locus yang melalui sama rata di antara mereka berdua ni? Ialah kita mencari, kita melakukan pembahagi sama sudut. Seperti yang kamu belajar sebelum ni, sama saja. Okey, kita akan guna kompas. Kita guna apa ni? Jangka lukis. Kita akan mula pada titik ni dan kita tandakan dua jarak yang sama. Jarak sini dan jarak sini sama. Begitu. Kemudian kita letak pula kat sini. Dan sama juga lagi sekali kita akan bina sejauh yang boleh, supaya lebih jauh lebih tepat. Kita bina lengkok di belakang. Okey, sama juga alihkan jarum ke sebelah sini. Pastikan tepat, duduk betul-betul atas titik pertemuan dan gariskan. Jadi kamu tengok titik persilangan itu, tandakan di hujungnya dengan tepat. Tandakan dulu dengan tepat dengan pensel. Tandakan titik supaya nanti membantu kita nak garis ke titik asalan sini. Jadi letakkan pembaris panjang dan gariskan. Jadi inilah dia locus. Okey, locus bagi dua garis ini. Kalau perasan ia memang membahagikan, ia sentiasa menjarakkan diri dia dengan sama jarak. Okey, sentiasa sama ni. Okey, boleh. Maka yang tinggal untuk kamu cumalah latihan dan tak ada apa-apa lagi dah konsep-konsep baru dalam bab ni. Jadi ada banyak latihan ni, kamu boleh buatlah. Contohnya ni, dia bagi kotak ni yang sama panjang ni. Kemudian dia suruh apa? Dia suruh cari locus. Huraikan dan lukis locus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan garis AD. Okey. Garis AB dan garis AD saja, tidak garis DC dan tidak juga garis BC. Maksudnya ada dua garis ni saja. Macam mana nak buat? Kalau ikutkan AD ni dengan AB ni sama macam inilah kan? Sama macam ni Kita akan cari titik tengah ni. Jadi itulah sekali tu dia garis macam tu saja, A ke C. Guna jangka lukis sebab ada tanda tu, nampak? Okey Uji minda 8.2A ni semua boleh dibuat, tak ada masalah. Wajib buat sendiri Nak pandai sendiri, kena buat sendirilah. Boleh di mana tak boleh rujuk jawapan belakang. Kalau tak pasti kot jawapan belakang macam tidak, rasa macam salah aja. Jadi tandakan, kita beritahu cikgu esok kita boleh buat sama-sama. Okey, habislah. Maka tamatlah bab yang ke-8 ni. Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Sangat banyak latihan boleh buat. Wajib buat. Jangan terlepas satu pun. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, ini mengenang kembali bab ni sebelum kita mengakhiri bab ni. Diberi titik, cari locus. Locus ni maksudnya satu laluan yang sentiasa berjarak yang sama kepada titik yang dirujuk ni. Jadi apa locus, bentuk locus akan terbentuk ialah bulatan. Yang warna merah ni ialah locus, yang warna hitam tu rujukan. Katakan ada dua titik, kita ada dua titik, sama juga soalan bina locus. Kalau bina locus, kali ni kita sebab nampak titik macam titik ni jadi jangan duk buat bulat pula. Sebab kalau buat bulat, locus tu hanya memenuhi satu titik saja. Bila bulatan tu naik ke pusing ke atas tu, locus tu memang sama berjarak dengan titik ni, tapi locus itu sudah menjauhi titik ni.
Jadi bulatan bukan lagi locus bagi dua titik ni. Boleh faham jadi apakah jarak yang akan menyebabkan locus sentiasa membahagi sama sekata panjangnya dengan dua titik yang dirujuk ni, iaitu akhirnya terhasil titik tengah. Jadi titik-titik banyak tengah ni akan disambungkan yang kita faham sebagai locus. Okey, boleh Okey, kemudian kita diberi satu garis. Satu je garis. Okey, hak warna hitam ni. Sama juga soalan bina locus. Jadi blok atas pun boleh bina. Sebab akan bina lah macam mana pun titik kat atas akan sentiasa berjarak daripada garis ni. Dan juga dalam masa yang sama belah bawah pun kita bina. Sebab belah bawah juga boleh memenuhi jarak yang sama dengan garis yang dirujuk ni. Bagaimana kalau kita diberi dua garis? Dua garis hitam ni, atas dan bawah. Diminta bina locus. Kali ni tak boleh buat macam yang satu garis ni. Kita bina atas dan bawah. Sebab kalau kita bina atas garis ni, garis yang atas itu sudah menjauhi garis yang bawah ni. Jadi bukan locus lah. Syarat locus ialah mesti sentiasa sama dengan segala yang dirujuk. Okey, maka itulah hasilnya warna merah duduk tengah-tengah. Kemudian berikutnya kita diberi dua garis yang tirus macam ini yang bersudut macam ni. Lalunya kita diminta untuk cari locus. Kaedahnya ialah dia akan mula daripada titik temuan tu, kita bina satu garis. Yang mana garis ini membahagi sudut dua sama. Atas dan bawah ni sudut yang sama. Bila sudut sama barulah dia membahagi panjang yang sama atas dan bawah. Gunakan kemahiran pembahagi dua sama sudut. Katakan yang ini kita ada garis bersilang macam ni. Garis hitam ni bersilang macam ni macam pangkal ni. Sama juga bila diminta locus, kita boleh bina dua locus sebenarnya. Kita bina di tengah-tengah ni. Sebab ia sentiasa membahagikan atas dan bawah dengan sekata. Dan kita bina locus menegak ni. Sebab locus menegak juga membahagikan kiri dan kanan sama sekata. Okey, boleh Dan dengan ini tamatlah sudah apa nama? Bab 8 ni locus dalam dua dimensi. Okey. Maka kita masuk ke bab yang baru, iaitu bab 9, garis lurus. Bab 9, bab terakhir sebelum kita kembali patah balik ke bab yang ketiga. Kita tinggalkan dulu sikit. Okey, ke bab yang 9, garis lurus. Tajuk nampak macam mudah, garis lurus je pun senang. Okey, subtopik 9.1, garis lurus. Bermula dengan soalan, apakah persamaan bagi suatu garis lurus? Apakah persamaan ni? Nampak ni? Apakah persamaan? Apa maksud persamaan? Siapa tahu apa maksud persamaan? Ada benda belah kiri, ada benda belah kanan, ada benda nombor belah kiri atau abjad, ada benda belah kanan. Apa yang duduk kat tengah-tengah ni? Ialah sama dengan. Maka itulah dia dipanggil persamaan. Sebab ada simbol sama. Jadi tujuan persamaan ni ialah benda belah kiri akhirnya sama dengan benda belah kanan. Boleh fahamkan ni? Sebab ramai tak faham apa tu persamaan. Dia rasa dia faham tapi sebenarnya dia masih tak faham. Jadi apakah maksud persamaan? Katakan kita ada 3 contoh. Ada 3, kita ada 4, kita ada 7, kita ada 1 darab 3, kita ada 7 tolak 4, kita ada 9 bahagi 3, kita ada punca kuasa 2, 9. Okey. Berdasarkan setiap item yang ada ni, cuba kamu buat persamaan. Boleh tak kamu buat persamaan? Cuba bagi contoh. Apa sama dengan apa? Cuba bagi contoh. Katakan kita ada persamaan ni. Macam ni, kita ada persamaan. Dan di depan ni ialah 3 contoh. Jadi, apakah item yang ada dalam ni ialah yang sama dengan 3? Akilah ada. Akilah. Iklima, Husna, Zafran. Apakah yang ada kat sini kan? Dalam senarai ni, yang kita boleh letak kat belah tepi ni. Yang mana belah kanan ni nilainya sama dengan belah kiri ni, iaitu 3. Apa yang ada dalam ni? Cuba pilih yang mana satu. 3. Ya, apa dia? 3 kan? 3 dah ada, tak apa. 4. Adakah 3 sama dengan 4? Boleh tak letak 4 sini? Boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab Boleh.
Sebab Tak sama dengan 3. sebab sampai kiamat pun 3 takkan pernah sama dengan 4. Jadi jangan letak 4 lah kat sini. Itu maksud penggunaan sama dengan ni, sama dengan ni. Bahawa akhir sekali belah kiri sama dengan belah kanan. 3 sama dengan 7 ke? Tak sama. Tak sama, sampai kiamat pun tak sama. 3 sama tak dengan ni? 1 darab 3 ni. Sama. Sama, jadi Sama. boleh letak sini. Okey. Rupanya boleh buat lagi sama dengan ni, boleh buat banyak mana pun. Macam kereta api yang panjang, tak ada masalah. Ini sama tak? 3 ni Sama. 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 Jadi boleh juga kat ni pun letak. Boleh buat lagi rupanya. 7 tolak 4 ni sama tak dengan 9 bagi 3? Sama. Jawapan akhir mereka memang akan sama, iaitu 3. Macam mana pula ni? Sama. Okey, sama. 3/9. Ya, yang mana akhirnya akan dapat 3. Jadi nampak, itulah datangnya penggunaan sama dengan ni. Bahawa belah kiri last sekali sama dengan belah kanan. Lepas tu boleh shortcut macam ni. Terus sama dengan macam tu. Maksudnya 3 sama dengan 7 tolak 4. Atau boleh ambil terus hujung ni. Ambil hujung terus, macam tu. Iaitu 3 sama dengan 3/9. Boleh juga ambil hak ni dengan kawan ni, contoh. Iaitu 1 darab 3 sama dengan 9 bagi 3. Jadi tak kisahlah nak buat macam mana pun. Ini nak sama dengan ni ke, sama dengan ni ke, sama dengan ni ke, sama dengan ni. Sebab akhir sekali, operasi apa pun tambah tolak dan bagi, akhir sekali jawapan mereka adalah sama. Itulah dia cara nak guna simbol ni, sama. Sama ni nak beritahu belah kiri last sekali sama dengan belah kanan. Tak kira lah buat apa pun. Okey, contoh kita ambil ni, contoh kita ambil ni, kalau kita modify boleh. Contohnya okey, contohnya kita nak buang tolak 4 ni boleh tak? Macam mana kita nak buang tolak 4 ni? Kita nak buang daripada belah kanan. Macam mana nak buat? Kalau kita melakukan pemindahan algebra, kan? Hak ni hantar pergi sana, hak sana hantar pergi sini. Lepas tu kita kira balik lah kan, kiri dan kanan. Hari sekali mereka akan jawapan yang sama juga ke? Kat 7 sama dengan 7. Okay, kira. Betul kan? Maksudnya yang ni kita hantar pergi belah kiri. Kita nak tengok persamaan ini masih boleh digunakan lagi atau tidak. Maksudnya nilai belah kiri sama lagi tak dengan belah kanan. Yang nombor mungkin berubah, tapi dia punya nilai sama tak? Okey, bila pindah pergi sana jadinya 4 tambah 3 kan? Sama dengan 7. Jadi 4 tambah 3 apa? 7. 7 sama tak dengan 7? Sama. Jadi kalau kamu faham apa maksudnya, kita melakukan pemindahan algebra, tapi kena ikut peraturan pemindahan algebra lah kan. Kalau tolak jadi tambah, kalau tambah jadi tolak, kalau darab jadi bahagi, kalau bahagi jadi darab, kalau kuasa 2 jadi puncak kuasa 2, kalau puncak kuasa 3 jadi kuasa 3. Macam tu kiri ke kanan, kanan ke kiri, persamaan ni. Katakan kita nak ubah slide lain, boleh tak? Macam mana nak buat 3 ni jadi kosong? Macam mana nak buat 3 ni jadi kosong? Tolak 3. Tolak 3. Katakan belah kiri ni, tak apa tulis yang asal dulu. Katakan belah kiri ni kita tolak 3 kan. Jadi tolak 3. Tetapi ingat lagi peraturan algebra mesti juga berlaku adil pada belah kanan. Belah kanan juga kita kena tolak dengan 3. Okey, 3 tolak 3 berapa? Kosong. 7 tolak 4? 3. 3 tolak 3? Kosong. Jadi maknanya betul lah bahawa kosong sama dengan kosong. Itulah tujuan persamaan ini, untuk mengimbangi belah kiri dan belah kanan. Apa pun berlaku, belah kiri, belah kanan, kita buat apa pun belah kanan, kita mesti buat yang sama belah kiri. Kita buat apa pun belah kiri, kita mesti buat yang sama belah kanan. Jadi sebab nak sentiasa boleh pakai simbol yang sama, yang mana jawapan akhir sekali belah kiri akan sentiasa sama dengan belah kanan. Itu maksud persamaan. Okey, boleh Balik pada cerita ni. Dia punya soalan ialah, apakah persamaan bagi suatu garis lurus? Kalau kita ada satu garis lurus, contoh macam ni kan. Okey, kita ada garis lurus macam ni ke, macam-macam bentuk lah. Asalkan garis lurus lah kan. Tak ada macam ni ke, tak ada macam ni ke, tak kira lah dengan apa panjang pun. Ada tak setiap garis ni ada nama dia tak? Kan? Ada nama matematik dia tak? Yalah, sebelum ni kita bagi nama yang simple saja kan. A, kawan ni nama dia B, kawan ni nama dia C, kawan ni nama dia D. Tapi kali ni special. Kali ni sangat special. Kali ni kalau sebelumnya kalau kita bagi tahu dekat kawan kita, kata okey, lukiskan garis A ni. Lukiskan garis A kan. Jadi dia boleh lukis garis, dia pun lukislah. Dia lukis garis A. Tapi adakah garis ni boleh dipanggil A seperti garis ni?
Setuju tak garis ni dipanggil A? Macam garis ni. Hello? Siapa-siapa? Boleh tak yang ni kita panggil A? Jawapannya ini kita tak boleh panggil A. Salah. Nampak kan bentuk dah sama kan, garis lurus kan? Ini garis lurus, ini pun garis lurus. Kan? Tapi kenapa tak boleh panggil nama yang sama kan? Kerana memanglah dia garis lurus, tetapinya kecondongannya tak sama dengan yang asal. Kecondongan yang asal. Maka dia ni bukanlah dia ni. Jadi ada tak satu cara atau satu pemberian nama supaya kita bagi tahu kat kawan kita dia boleh buat garis yang sama dengan kecondongan yang sama macam ni. Macam mana kita nak bagi tahu nama garis tu kat kawan kita supaya memelihara bentuknya ialah masih garis, dalam masa yang sama memelihara dia punya apa? Dia punya kecondongan ni. Kecondongan garis. Satu nama tetapi mewakili dua maklumat. Maklumat pertama ialah garis lurus, maklumat kedua ialah dia condong tu macam mana? Macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, datar tepi ke, tegak tepi ke. Boleh tak? Okey kita tengok yang kita tengok ni, dia punya penerangan ni. Telah mempelajari cara untuk melukis graf bagi suatu fungsi linear dan fungsi bukan linear. Sudah apa benda ni? Apa dia fungsi linear? Ingat lagi fungsi linear dan fungsi bukan linear. Antara 4 graf ni yang kamu tengok ni, yang mana adalah yang kita panggil sebagai linear? Linear. Kamu faham maksud linear ni? Siapa faham maksud linear? Apa dia linear? Garisan. Garisan tu macam mana? Macam mana bentuk garisan tu? Garisan banyak bentuk garisan. Garisan macam mana? Linear. Garisan itu lurus. Itu masuk linear. Garis yang lurus. Jadi antara 4 ni, cuma satu saja yang lurus. Ini. Inilah kita panggil graf linear. Sebab dia garisnya lurus. Habis yang ni pula ni, bukan linear apa dia? Apa dia graf bukan linear? Apa contoh dalam ni? Yang ada graf bukan linear. Yang mana satu? Antara 4 ni. Yang ni pasti dah bukan. Yang ni bukan graf bukan linear. Ini adalah graf linear. Yang lagi 3 ni. Mana satu yang bukan linear? Bukan linear bermaksud bukan garis lurus lah kan? Sebab kita setuju tadi linear ialah garis lurus. Lurus saja, lurus saja. Tak lurus tak boleh. Hak ni bukan linear. Jadi tukarkan linear ni kepada bukan lurus. Graf fungsi bukan garis lurus. Mana satu? Antara 3 ni. Jawapannya ketiga-tiga sekali lah. Semua ni bukan linear. Kamu nampak lurus ke warna merah ni? Lurus kat mana? Mana ada lurus kan? Jawapannya 3-3 ni adalah graf bukan linear. Boleh Jadi untuk bab ni, pelik. Apa yang peliknya? Untuk bab ni, kenapa dia mesti cerita benda ni? Linear dan bukan linear. Sebab dia nak kamu faham dulu betul-betul ni. Cerita bab ni ialah cerita tentang garis lurus saja. Garis lurus saja. Maksudnya nak cerita tentang graf yang pertama ni saja ni. Yang bukan nak cerita graf yang lain-lain ni. Ni tidak. Tak cerita ni. Sebab tajuk besar adalah garis lurus. Okey, boleh? Setiap graf fungsi di atas dilukis berdasarkan suatu fungsi tertentu. Fungsi tersebut juga merupakan persamaan bagi bentuk graf berkaitan. Bolehkah anda bezakan graf fungsi linear dan graf fungsi bukan linear? Bincangkan, itu kita dah bincang tadi. Graf linear pastinya lurus. Betul. Graf yang tidak bukan linear, dia bengkak-bengkok. Ada aktiviti ni. Okey, aktiviti ni untuk apa ni aktiviti ni? Okey, aktiviti ini adalah bertujuan untuk bagaimana nak beri nama. Bagaimana nak beri nama pada garis lurus. Garis lurus macam ni dia ada nama dia. Garis lurus macam ini ada namanya. Asalkan garis lurus. Selagi garis lurus, dia boleh kita bagi nama. Macam tu ada nama, macam tu ada nama. Tak kira sengit macam mana, ada nama. Asalkan garis lurus. Okey, ada nama. Dia duduk kat belah sini pun ada nama. Dia duduk di atas kuadran apa ni? Atas kuadran yang pertama pun ada nama. Dia duduk atas kuadran kedua ni ada nama. Dia duduk kat bawah ni pun ada nama. Dia duduk kat kuadran keempat ni pun ada nama. Dia rentah macam itu pun ada nama. Dia rentah X macam itu pun ada nama. Asalkan garis lurus. Setiap bayangkan garis apa ni? Garis lurus ni. Dia setiap kedudukan dia ni pusinglah macam mana asalkan dia lurus, semua ada nama dia. Kita bacakan nama dia.
pada satu orang lain. Dia ambil nama tu dan dia buat garis tu balik, confirm sama punya. Bentuk pun sama, garis lurus, dan dia punya kedudukan ni, atas ke bawah ke kiri, paksi X ke kanan, paksi X, semua sama. Dia punya kecondongan ni semua sama. Tu kita nak belajar buat nama garis lurus tu macam mana nak buat. Jadi maka sebelumnya diberilah aktiviti pada kamu. Aktiviti untuk mencungkilkan idea kamu macam mana nak bagi nama akan setiap garis lurus. Okay, kita ada aktiviti ni. Kita ada kotak ni, boleh nampak jadual ni. Jadual ni. Bukan kamu dah belajar buat garis lurus masa tingkatan 2? Ingat lagi tingkatan 2 ada belajar tak? Bina garis lurus. Kamu ada belajar dulu Ni buku teks tingkatan 2. Bab 8 graf fungsi tajuknya graf fungsi. Jadi kamu belajar. Perlu tengok bentuk macam ni. Banyak ke banyak, banyak ke satu, satu ke banyak ni. Kan? Banyak ke satu. Okey, banyak ke banyak. Banyak ke banyak. Jadi macam-macam Okey, kemudian kamu belajar bina garis lurus ni, nampak? Ada garis lurus ni. Lepas tu kamu diberi dulu satu persamaan ni. Satu fungsi ni macam ni. Y sama dengan 2x tambah 4. Lepas tu kamu dikendaki buat kotak macam ni. Kemudian x ni kamu isi dulu nilai yang mudah-mudah, nilai yang hampir dengan kosong. Nilai yang nombor yang cantik, nombor bulat. Tidak perpuluhan ke apa, nombor cantik macam ni. Isi dulu yang hampir dengan kosong ni. Lepas tu y nak jadi apa? Setiap nilai x ni masuklah ke dalam formula ni, kan? Bila kamu masukkan nilai x dekat sini, maka nilai y tu akan dapat dicari lah, kan? Sebab x ni dah jadi nombor, boleh selesaikan semua ni, darab 2 tambah 4 ni. Maka apa yang tinggal tu itulah nilai y pula. Di nilai y masuk kat situ. Nampak? Kalau x negatif 2, y sama dengan kosong. Kalau x negatif 1, y sama dengan berapa? Masukkan x sama dengan negatif 1 kat dalam ni. X ni negatif 1 darab 2 tambah 4, y berapa, tulis betul. Lama-lama penuh. Nak guna apa jadual ni? Last kali nak buat apa dengan jadual ni? Jadual ni lah mewakili titik sebenarnya. Titik koordinat. Kita ada macam ni, kita dah ada titik negatif 2 dan kosong. Maka tandakan dekat graf. Negatif 2, x sama dengan negatif 2 kat mana? Belah belakang ni. Belah belakang ni, x sama dengan negatif 2 dan y sama dengan kosong. Pasti y ni kosong kat mana? Betul-betul kat kosong ni lah. Jadi tanda titik situ satu. Kemudian tanda titik di ujung pun satu. Sebenarnya nak buat garis lurus ni tak perlu banyak macam ni pun tak apa. Titik ni banyak sangat koordinat. Perlu 2 titik dah cukup. Satu nerai belah ni, satu nerai belah ni, contoh. Satu nerai belah ni, satu nerai belah ni, contoh. 2 titik. 2 titik koordinat pun dah cukup. Contoh x sama dengan 3, y sama dengan 10. Jadi kamu pun tanda kat graf x sama dengan 3. Mana x sama dengan 3? Ni kalau x sama dengan 3, tengok paksi x lah ni. Ini x sama dengan 3 ni. Okey, dan y sama dengan 10. Y sama dengan 10 tengok sini. Jadi 3 dan 10 bertemu di mana? Di sini. 3 ni unjurkan ke atas, 10 unjurkan ke kanan, bertemu di mana? Bertemu di titik ni. Di titik ni kita dah ada titik bawah tadi pun kita dah ada. Letak pembaris dan gariskan 2 titik. Jadi dapatlah dia itu garis dengan kecondongannya yang asal. Garis lurus kan? Garis lurus dengan kecondongannya yang begini. Habis titik-titik lain tu nak bubuh kat mana? Cuba tengok ni. Titik daripada kotak kedua ni, 2, 3, 4, 5 ni. Lepas ni duduk kat mana? Titik-titik ni. Titik ni kalau kamu pasang, dia duduk dekat atas graf tu. Kat belah dalam. Nampak titik tu? Titik tu. Tu dia lah tu. Jadi kalau kamu boleh cari lagi titik ni, antara tengah ni boleh cari lagi titik. Tengah ni. Kan? Tengah ni, antara titik pertama dan titik kedua boleh cari tengah-tengah ni pun titik ni. Maksudnya kamu cari kat sini antara negatif 2 dan negatif 1 ni, negatif 1/5 kan? Duduk tengah ni. Jadi negatif 1/5 masuk dalam rumus tu. Kira-kira dapatlah y pula sama dengan berapa. Jadi kalau ikutkan kamu nak buat kotak ni, takkan pernah habis akan jadi infinity Boleh tambah lagi ni. X sama dengan 1, 2, 3, 4. Kotak baru 4, 5, 6, 7, 8, 1000 juta sampai sana. Belah sini boleh tambah lagi kotak. Negatif 3, negatif 4, 5, sampailah juta-juta, sampai infinity. Lepas tu cari nilai y berapa. Tapi sia-sia sajalah kan. Sia-sialah cari sekat titik. Sebab apa? Cukuplah cari 2 titik. Sebab jika kita berjaya hubungkan 2 titik, ialah titik-titik yang lain pastinya akan berada di atas garisan ini. Sebab semua duduk atas garisan yang sama ni. Kerana semua titik ni datang daripada rumus yang sama. Ni, rumus fungsi yang sama ni. Jadi boleh faham Okey.
Masih ingat cara nak cari keturunan? Kan? Kita perlukan dua titik koordinat. X1 apa, Y1 apa, X2 apa, Y2 berapa. Ha? Okey, jadi kita mesti ingat rumus ni. Kamu dah belajar cara nak cari keturunan masa tingkatan 2 kan? Ini rumus dia. Okey. Belah atas adalah Y2 tolak Y1. Semua Y belah atas dan belah bawah semua X. X2 tolak X1. Okey. Dapatlah nilai M. M ni mewakili keturunan. Simbol ringkasnya M. M kecil. Okey. Jadi setiap garis dia ada M dia sendiri. Setiap garis ni yang berbeza kecondongan ni ada nilai M dia sendiri. M itu, nilai itulah memberitahu dia punya kecondongan dia macam mana. Ingat lagi, kalau garis tu condong ke kanan, dia punya keturunan negatif ke positif? Condong ke kanan macam ni. Macam pensel ni. Ingat lagi? Condong ke kanan. Dia keturunannya sentiasa positif. Kamu akan dapat nilai M tu jadi positif. Kalau dia condong ke kiri, nilai M tu pastinya kamu dapat bernilai negatif. Jadi ada dua jenis condong je, condong ke kanan ke, condong ke kiri ke. Okey, condong sangat-sangat ke, sangat-sangat condong ke. Okey. Yang pastinya condong ke kanan positif, condong ke kiri negatif. Dipendekkan cerita, kita diperkenalkan dengan satu nama yang umum, garis lurus. Inilah dia nama umum persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Nama umum jadi kamu boleh hafal ni, Y sama dengan MX tambah C. Kena hafal, wajib hafal bukan cadangan. Dia wajib dihafal. Okey. Okey. Y ni apa? Y ni apa dia? Y ini ialah koordinat. Katakan kita ada garis ni contoh garis ni. Kita ada titik kat sini titik ni. Okey, boleh nampak Cikgu bagi besar ni. Okey, apa koordinat kat sini? Katakan ini adalah X kan? X dan Y. Itulah dia koordinat titik ni Contoh Okey. Y yang ni ialah Y yang ini. Okey, Y yang ni. Maksudnya kalau Y ni ialah 10 contoh. Jadi dekat sini, dekat Y ni kamu isi 10 Boleh Nampak X ni? X ni ialah X yang mana ni? X ini ialah X yang ini. Titik koordinat yang masih sama X yang ini Boleh Okey. M ni yang mana? M ini ialah kecerunan Simbol untuk kecerunan nak ambil mana nilai M ni untuk garis ni? Nak ambil mana? Kamu kira sendiri lah kan kecerunan garis ni. Masih ingat cara nak kira kecerunan ni? Tingkatan 2 dulu dah belajar. Iaitu ambil panjang dia bahagi lebar dia. Kan? Maksudnya bina dulu segitiga. Contoh sampai situ Segitiga ni besar mana nak boleh bina pun lagi bagus. Binalah sebesar yang boleh. Kalau tengok ni macam boleh besar lagi ni. Cikgu pilih situ besar ni. Kan? Kalau macam ni kecil nampak segitiga ni kecil Okey. Jadi untuk mencari keturunan bina sebesar boleh segitiga ni. Macam ni Kalau boleh titik pertemuan tu, nak bina segitiga tu biar kena cantik-cantik elok dekat koordinat ni. Jadi senang nak baca koordinat ni atas dan bawah. Macam ni pun sama, titik dia betul-betul cantik elok kena dengan skala ni. Jadi senang nak baca rupa ni. Okey kalau pilih titik macam ni payah cerita lah ni. Nampak titik ni berapa nilai ni? Nilai kat sini tahulah kot. Belah ni 5 kat ni belah sini 6. Tapi hak belah sini ni nampak dia tak duduk betul-betul di atas guideline koordinat, skala koordinat. Jadi kalau sebolehnya elakkan ambil titik yang memang berlaga betul-betul garis kotak-kotak ni senang nak baca nanti. Jadi carikan panjang ini. Jadi panjang tegak ni bahagilah dengan panjang melintang ni atau mengufuk. Maka dapatlah nilai kecerunan M. Nilai kecerunan itulah kamu sumbat masuk dalam M ni. Boleh Kemudian tambah C. C ni apa benda? C ni pula ialah pintasan pada paksi Y. Tengok, ini kita ada paksi X kan? Ini paksi X, ini paksi Y. Jadi C ni hanyalah pintasan pada paksi Y. Macam ni kita tengok garis ni, dia pintas ke paksi X kan? Jangan ambil bacaan dekat pintasan paksi X ni. Sebab C bukan pintasan paksi X, C pintasan paksi Y. Ni paksi Y ni. Jadi garis ni mana-mana saja, percaya atau tidak, garis
lurus, pastinya dia akan berlanggar dengan paksi Y ni. Di mana-mana sajalah. Kalau kata macam tu, garis macam tu, maka ambil kat situ. Ni paksi Y. Pintasan Y kat sini C. Kalau dia berlanggar macam tu, ambil kat situ. Kan? Kalau dia berlanggar kat bawah ni, ambil kat bawah ni. Jadi kamu pusing macam mana pun sebenarnya dia akan tetap berlanggar dengan paksi Y. Kan? Contoh macam ni. Kan? Dia nampak macam tukar ni. Kan? Mana pintasan pada paksi Y dia? Mana titik C dia bagi garis ni? Kalau tengok kan macam dia tak berlanggar kan? Sebenarnya dia berlanggar. Cuba tarik turun bawah ni paksi Y. Hak ni pun bagi panjang lagi lah kan? Bagi panjang lagi. Bila bagi panjang lagi rupanya akhirnya menunjukkan dia memang berlanggar pun tengok. Itu tadi berlanggar. Dekat belah bawah. Kena cari pintasan Y kat belah bawah ni. Kat mana depa bertemu ni. Di pendek kata, pusinglah macam mana pun, pastinya akan berlanggar dengan paksi Y. Itulah kita membaca di mana berlanggar itulah sebagai C. Sebagai C. Ni, nilai tu isikan dalam C. Berapa skala paksi Y yang dilanggar tu isikan dalam C. Boleh Boleh faham tak? Okey. Tengok ni, kita ada contoh satu ni. Kita ambil pukul berapa? 2.10 lah kita ambil. Okey. Siapa yang hadiah hari ni? 15 tolak 2, 13 orang. 13 orang ada. Okey. Laki kurang. Laki banyak pupus ni. Gawat ni. Imam kat masjid ke? Oh, jadi imam kat masjid 10,000 denda. Imam yang tidak ada dalam senarai SOP. Okey. Apa lagi? Mana cerita? Kita sambung lagi. Okey, kita tengok, kita boleh buat contoh satu ni daripada pemahaman itu tadi. Tentukan keturunan dan keturunan ni. Gariskan keturunan simbol apa tadi? M kan? Dia suruh cari M. Apa nilai M? Dan pintasan Y. Apa simbol singkatan bagi pintasan Y tadi? Ialah C kan? C Okey, boleh dia nak cari M, dia suruh cari nilai C bagi garis lurus ini. Ni nama garis lurus lah. Yang pertama, ni garis lurus. Yang kedua, A. Okey, cuba tengok ni. Kita ada apa tadi? Dua. Ni, salin balik Y sama dengan 2X tambah 9. Okey. Cikgu nak kamu salin kat atas ni. Kamu salin kat atas ni nama umum garis lurus. Ingat ni? Apa dia nama umum garis lurus tu? Semua orang. Y sama dengan yang umum. M X tambah C. Ni nama umum garis lurus kan? Ingat ni? Ingat lah. Baru kat ni je. Ni nama umum dia. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Sebab apa salin macam ni? Sebab nak buat bandingan. Kawan ni nama apa? Kan? Kawan tu nama apa? Okey. Di Y ni ialah Y ni lah. Boleh Y ini ialah Y ini. Okey. X ini ialah X ini. Betul tak? Kan? Jadi dua ni apa dia? Dua ni yang mana satu dalam ni? M. Dua ni memang hak milik M punya lah. Jadi maksudnya M tu ialah sama dengan 2. Maksudnya dan M pula ialah keturunan. Jadi dah dapat dah lah nak jawab. Dia cakap tentukan keturunan M bagi garis ni, garis lurus ni. Nilai keturunan tu ialah 2. Jadi kamu tulis M sama dengan 2 lah. Itulah, itu sajalah. Kan? Tengok ni pula. Tambah 9. Jadi 9 ni apa dia kat atas ni? 9 ni hak milik siapa? Semestinya C punya. 9 ni milik C punya. Jadi C ialah 9. Dan C tu sendiri ialah apa dia C tu? C ialah pintasan Y lah. Jadi dapat jawab. Pintasan Y ialah bagi garis lurus ini ialah 9. Itu pasal kamu kena boleh ambil. Depa akan buat trik ni. Depa akan setiap apa ni? Setiap kamu panggil apa lah sebutan. Setiap sebutan ni depa akan tukar kedudukan ni. 2X ni pitok kiri, Y pitok kanan, 9 pi hantar kiri jadi negatif. Jadi kamu akan depa akan cacah marbakan. Tak apa, kamu guna pemindahan algebra baliklah. Jadikan bentuk macam asal macam ni balik benda Y ni duduk depan. Yang benda X ni duduk tengah. Yang belakang sekali biarlah nombor sahaja. Macam tu. Boleh Kemudian tulis kat atas ni macam ni yang persamaan umum ni. Y sama dengan MX tambah C. Barulah kita
tahu Y tu hak mana satu, X tu yang mana satu, M tu yang mana satu, C tu yang mana satu. Dapat idea ni? Tengok B pula. Mari kita tengok, kita buat B tengok. Okay, B kita tahu. Tuliskan ini. Macam biasa. Okay, B ialah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay. Jadi, sudahlah. Nampak dia macam je sikit ni. Mari kita tulis balik. Dia punya apa? Persamaan umum dia. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Tetapi, yang ini, Y ni kita nak jadi satu Y macam ni saja. Kita tak mau 3 ni. Macam mana nak buang 3 ni daripada Y ni? Ada idea tak? Siapa-siapa? Macam mana nak buang 3 ni daripada Y? Siapa tahu? Yalah. Kalau semua ini, Bagi 3. semua ini kita bahagikan dengan 3. Semua ini. Setiap sebutan ni kita bahagi dengan 3. Itu cara nak jadikan 3 ni jadi, bukan 3 ni jadi kosong. 3 ni jadi tak ada. Tak ada maknanya jadikan 3 ni jadi 1 lah. Sebab 1 darab Y balik je. Tak payah tulis 1 lah, tulis Y. Kalau 3 ni jadi kosong, kosong darab Y kosong. Kosong tak sama dengan Y. Kita nak jadikan 3 ni jadi 1. Jadi bahagi dengan dirinya sendiri jadi 1. Kalau tolak dengan diri dia jadi kosong. Jadi nak dapat 1, jangan tolak. Nak dapat 1, bahagi diri dia dapat 1. Okey, maka boleh mula potong. 3 dengan 3 ni boleh potong. Kan? Negatif 2 dengan 3 tak boleh potong. 12 dengan 3 boleh potong. Dapat 4. Jadi mari kita susun balik lah. Jadi apa yang tinggal ialah Y sama dengan negatif 2/3X. Betul kan? Tambah 4. Okey. Adakah bentuk ini sudah menyamai bentuk dengan susunan persamaan umum linear? Kita tulis baliklah atas ni. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau Y ni adalah Y ini, X ini adalah X ini. Jadi negatif 2/3 ni siapa punya? M. Semestinya bilik sepenuhnya M punya. Jadi cikgu nak tanya kamu lah alang-alang. Graf garis lurus yang ini, garis lurus yang ini, garis lurus yang inilah, yang ni yang asal ni. Ialah dia condong ke kanan kah atau condong ke kiri? Hello? Boleh faham kah? Yang ni, nampak B ni. Garis ni, ya kita tahu ini adalah garis lah kan? Ini memang garis. Sebab tu garis lurus tu, garis lurus. Okay, garis. Yang soalan cikgu nak tanya, garis ni dia condong ke kanan kah? Macam ni atau condong ke kiri macam ni? Mana satu? Siapa tahu? Condong ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Tadi ingat tadi cikgu kata apa? Kalau berlaku pada kecurangan dia tu, apa? Maka dia condong belah mana? Ingat lagi? Kalau nilai kecurangan tu positif, dia condong belah mana? Kiri atau kanan? Kanan. Ke kanan. Kalau dia nilai M tu negatif, dia condong ke kiri. Habis dalam cerita ni, dia nilai M tu bernilai positif atau negatif? Negatif. Negatif ni. Ni kan negatif ni. Termasuk negatif ni juga milik M lah. Negatif 2/3. Dua-dua milik M ni. Negatif dan 2/3 ni. Kan nilai M ni adalah negatif. Maksudnya kita dapat idea awal. Semestinya graf lurus ini, persamaan ini, dia condong ke kiri. Macam ni condong ke kiri. Macam ni. Macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Tak tahu lah yang dengan tepat macam mana. Tapi yang pastinya dia condong ke kiri. Tak mungkin condong ke kanan macam ni. Itulah caranya nak tahu cepat. Okey. Habis ni yang 4 ni, siapa punya pula ni? 4 ni. Siapa punya? C. C punya. Dia apa maksud? Apa maksud 4 ni? Dekat mana nombor 4 ni? Dekat mana nombor 4 ni berada? Kalau pada graf, dekat mana nombor 4 itu berada? Okay, penyiasat buku ni. Penyiasat graf ni. C sama dengan 4 tu, apa maksud dia? C sama dengan 4, siapa tahu? C sama dengan 4. Di mana 4? Mana titik 4 tu?
Kalau kat graf ni kan, mana titik 4? Mana satu? Yang ini kah? Adakah yang ini? Ini negatif 4 ni. Kan? Yang dalam tu tadi 4. Kat dalam ni tadi 4, bukan negatif ah. Positif 4. Jadi positif 4 dekat mana ni? Kat dalam graf ni. Mana satu? Adakah kat bawah ni? Kat sini. Negatif 4 juga kan? Negatif 4 bukan dia ni. Negatif 4 ni bukan dia. Lepas tu kat mana? Adakah kat sini? Titik ni. Ni 4 ni. Betul tak? Adakah C tu dekat sini? Ada yang? Marisa? Respon siapa-siapa? Akilah dah. Kat senyap ni. Solat berjemaah kah? Hello? Loh, Ya, cikgu. senyap je tak jawab apa. Cikgu punya video lagging ke? Cikgu nantikan jawapan ni. Apa jawapan dia? C tu dekat mana? Adakah kat sini? Loh, pakat diam habis. Tidur ah. Kayulah. Ini. Sini pun salah ni. Sini bukan C kan? Ingat lagi. C ialah pintasan pada paksi Y. Ini bukan paksi Y ni. Ini bukan paksi Y ni. Paksi Y yang ini. Okey eh? Dia. C sama dengan 4 tu kat sini ni. Nampak? Ni kat sini. Okey eh? Jadi maknanya garis lurus tu semestinya dia menyentuh. Ingat tadi dia kecondongannya ke kiri kan? Sebab dia negatif. Dalam masa yang sama dia melintas titik 4 tu dekat paksi Y macam tu kan. Macam tu ke, macam tu ke, macam tu ke, macam tu ke, ikutlah nilai nilai apa tadi? Nilai keturunan tu yang pastinya dia macam tu. Boleh eh? Y ialah koordinat koordinat titik di atas garis lurus itu. X ialah koordinat yang datang daripada Y tu juga, Y ni di atas titik koordinat yang sama di atas garis itu. Okey, jadi maksudnya nak dapatkan garis apa ni? Garis lurus, paling kurang kita perlukan satu titik koordinat. Yang mana garis lurus itu melintasi titik koordinat itu. Sudah cukup kan? Kemudian yang kita perlukan yang lain-lain ialah nilai M, kecerunan garis tu. Kemudian yang last kita perlukan ialah nilai pintasan garis tu pada paksi Y sahaja tau, tidak pada paksi X. Paksi Y punya ni, hak belakang ekor ni, hak Y punya, bukan hak X punya. Boleh? Jadi ada 3 benda kita perlu. Satu titik koordinat iaitu X dan Y. Kecerunan garis itu, kecerunan ni, hak nombor depan X ni ialah mewakili kecerunan. Dan yang ketiga dan terakhir ialah pintasan pada garis itu kepada paksi Y sahaja. Bacakan skala yang mereka terpintas itu dekat mana. Okey eh? Okey. Ada latihan. Contohkan. Banyak contoh yang boleh buat. Okey, kita buat ni, kita buat ni. Uji minda 9.1b ni, jawab dah. Okey, tak lama lagi. Mana dia? Kertas baru. Buat matematik kena banyak kertas. Belilah 1-2 rim kertas A4, A3 ke. Okey, tengok ni. Kita ada contoh satu garis lurus yang disusun berterabuk, tak ikut yang hak yang umum persamaan linear umum tu. Okay, iaitu 3x tolak 4y sama dengan 24. Okey. Sekarang
Ya, buat pula dulu apa ni, garis apa? Garis ni persamaan garis umum y sama dengan mx tambah c. Kalau tengok ni, y dia ni, duduk kat sini, duduk kat tengah. Mx dia ni duduk kat sini. C dia duduk macam ni betul. Jadi berterabak kan. Jadi mai susun balik. Dia susun balik ikut susunan macam ni y duduk depan, x duduk tengah, c duduk hujung. Boleh okey semua orang pegang pensel dan buat lagi lah. Cuba tengok boleh dapat ke tak. Sekarang nampak mudah tapi takut kamu keliru, baik semua wajib buat. Okey, mai kita susun balik ni. Y kita kena duduk depan lah. Okey. Yang ni lah. Kata kita hantar hak ni pergi duduk belah kanan. Jadi negatif 4y sama dengan negatif 3x tambah 24. Okey. Kita masih perlu teruskan sehingga dapat nilai y saja. Jadi negatif 4 ni pun kita tak mahu. Kita nak hapuskan negatif 4 macam mana? Sama juga. Kita nak dapatkan 1 je. Macam mana negatif 4 supaya dapat 1 je? Iaitu bagi diri dia sendiri. Kalau diri dia ada negatif, kena ikut ada negatif juga. Negatif 4 berlaku adil, semua pun kena bagi yang sama. Okey, jadi boleh potong. Negatif pun potong, habis. Negatif dengan negatif potong. 3 dengan 4 boleh potong, biarkan. Okey, 4 dengan 24 potong. Di 6. Negatif tinggal lah. Negatif dengan positif. Negatif Jadi tulis balik. Y sama dengan 3/4x tolak 6. Semua dapat yang sama tak? Okey. Tak semua, ramai tak dapat yang sama ni. Di mana silapnya? Okey, kemudian tulis balik persamaan apa nama ni? Persamaan linear umum. Y sama dengan mx tambah c. Okey, y ini milik y ini. X ini milik x ini, betul dah susunannya. 3/4 ni siapa punya? 3/4 ni adalah m punya. Jadi nilai m adalah 3/4. Sama juga cikgu, alang-alang cikgu tanya kamu. Garis ni dia condong kiri ke dia condong kanan? Kanan. Macam mana kamu tahu? Cepatnya kamu tahu. Sebab nilai m adalah positif. Jadi boleh bayang dah dia condong kanan. Dan nilai c, berapa nilai c? Berapa nilai c? Siapa? Berapa nilai c? Boleh type Siapa nak type? Berapa nilai c? 6. Adakah 6? Adakah c sama dengan 6? C bukanlah sama dengan 6, salah. C sama dengan negatif. Ambil cedok sekali negatif ni Negatif 6 ni. Okey sebab yang dekat sini dia tambah. Dia bukan negatif Negatif 6 ni. Jadi kalau cikgu negatif 6 ni datang mana? Dia datang daripada sini sebenarnya. Tambah ni. Tambah. Okey, negatif 6 ni duduk dalam kurungan ni macam ni sebenarnya. Nampak? Tambah ni, tambah ni. Okey. Jadi hak dalam kurungan ni hak C punya. Nampak? C punya. Tapi bila kat sini kan kita dah selesaikan dulu. Positif darab negatif. Tambah darab tolak. Itu pasal dapat tolak tu. Okey, jadi maksudnya kena rangkumi sekali ni kalau ada negatif ni. C ni hak termasuk hak negatif ni punya negatif 6 ni. Sebab yang rumus for asas ni, persamaan asas ni, umum yang asas ni dia tambah sini dia bukan tolak. Jadi kalau ada tolak sini maksudnya tolak ni hak milik nombor ni. Okey sebab hasil daripada pengembangan ni. Ini sebelum dikembangkan Okey, dah pula tu kamu dapat C sama dengan negatif 6. Apa maksud dia? Apa maksud C sama dengan negatif 6? Apa maksud C sama dengan negatif 6? Siapa dapat bagi? Apa maksud dia? C dekat mana C sama dengan negatif 6? Mana dia? Ada graf yang sesuai tak? Okey, bolehlah gagah ni kot. Bolehlah gagah ni. Tengok graf ni. Dekat mana titik C sama dengan negatif 6? Dekat mana? Dapat CY. Dapat CY. Bawah. Atas ni ke bawah? Bawah. Okey, macam tu sini itulah dia. Tadi kan kita faham dia punya keturunan adalah condong ke kanan kan? Macam ni macam lidi ni. Dan dalam masa yang sama dia lalu dekat titik negatif 6 ni. Macam ni. Lebih kurang macam ni lah garis tu. Mungkin dia condong macam tu sikit ke, dia condong macam tu sikit ke. Ikut nilai tu kalau kita buat betul tu dapat kita cari. Tapi yang pastinya dia condong belah kanan. Kita tak tahu kecondongannya tu terlalu mana, tapi yang pastinya condong belah kanan. Tak mungkin condong belah kiri macam ni. Dan yang kedua kita pasti ialah
garis lurus itu dia lalu dekat negatif 6. Paksi Y kan. Macam tu. Boleh faham kan? Nampak? Seronok tak belajar bab ni? Sangat mudah kan? Bab yang terakhir ni lah cikgu paling suka. Lepas tu kamu pun paling suka sebab dia dia cerita garis lurus je pun. Mudah. Tengok. Okey. Okey. Jadi berapa dah? Masa sampai sini saja dulu boleh? Okey. Okey, 10 minit dah. Ni ada banyak lagi ni. Contoh ni boleh buat boleh buat boleh buat nanti gitu. Nanti dah susun elok-elok. Tanya diri sendiri nilai M tu apa dan nilai C tu apa. Boleh bayangkan garis lurus tu dia pintas kod mana nilai C tu dan dia condong belah kiri ke belah kanan. Boleh? Okey. Boleh. Senang je. Okey, sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu. Ya. Thank you. Solat solat juga dengan keluarga. Pokok nanti solat kat masjid. Bagi yang lelaki sajalah. Perempuan kat rumah. Assalamualaikum.